Saudara, menjadi seorang pelajar cemerlang dan juga diangkat akademiknya oleh kawan-kawan yang lain adalah satu idaman bagi setiap pelajar. Tak kira di sekolah rendah, sekolah menengah maupun di institusi pengajian tinggi IPT. Apatah lagi menjadi pelajar minda kelas pertama bukan jalan yang mudah, itu yang pastinya, namun tidak juga susah untuk mendapatkannya. Jadi persoalannya, bagaimana untuk kita memupuk minda kelas pertama, kesedaran melalui gaya hidup mahasiswa era pasca pandemik. Untuk bercakap berkenaan itu, kita bersama dengan Dr. Haji Mawad Syahnawi, Haji Muhammad Pirus, Pensyarakat dan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Cik Syairul. Ya Allah, topik kita pun betul-betul memberikan satu gambaran yang besar sebenarnya, memupuk minda kelas pertama. Jadi apa yang boleh kita mulakan? Bagaimana mahasiswa boleh dibentuk mindanya ke arah generasi minda kelas pertama era pasca pandemik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umumnya, Encik Syairul, kalau kita melihat dari konteks yang makro, okey, graduan kelas mahasiswa generasi minda kelas pertama ini pada dasarnya memegang satu prinsipal, iaitu menjadi mahasiswa berguna kepada masyarakat yang lain. Itu dia punya base point. Okey, tapi apa yang penting, bagaimana kita nak memupuk. Okay, salah satu caranya ialah mengenali dengan kesedaran kendiri kita. Tahu apakah kelemahan dan kekuatan kita, terutamanya dalam era pasca pandemik COVID-19. Kita memang tahu selepas COVID-19 melanda, peluang-peluang tidak sama seperti setting landscape sebelum COVID-19 berlaku, tetapi ini tidak mematahkan untuk kita bergerak dengan lebih maju lagi. Saya percaya setiap permasalahan, setiap kesulitan ada opportunity yang akan timbul ataupun peluang yang akan timbul. Kalau dulu kita tidak boleh pergi ke kampus secara fizikal semasa musim PKP, tetapi dengan adanya internet, kelas boleh dijalankan, kuliah dijalankan secara maya. Ini adalah perubahan mengikut settings yang telah berlaku, sama ada suka ataupun tidak. Kita patut fleksibel kepada perubahan. Jadi bagaimana sebenarnya golongan mahasiswa ni boleh dipupuk mindanya ke arah generasi minda kelas pertama dalam menempuh era pasca pandemik pula? Seharusnya kalau kita melihat skop mahasiswa berfikiran kelas pertama, mereka sepatutnya mempunyai daya tahan, endurance yang tinggi. Tidak mudah mengalah, tidak pernah komplain ataupun membuat sebarang rungutan yang tidak matang. Ini kerana kerajaan Malaysia selagi boleh ingin menyediakan yang terbaik, bukan sahaja dari segi infrastruktur, malahan lebih daripada apa yang kita boleh dapat sebagai seorang mahasiswa di universiti ataupun institusi pengajian tinggi awam yang lain dan swasta yang lain. Ini sebenarnya menjadi plus point untuk graduan yang graduat ataupun bakal bergraduat di musim PKP ataupun MCO untuk menyelahkan kehebatan mereka. Saya percaya setiap permasalahan ada kesenangan yang akan kita dapat. Cuma bersabar dan tidak pernah berhenti untuk berusaha yang lebih baiklah. Baik. Saya faham sebenarnya universiti ini bukanlah satu platform untuk kita meraih ilmu semata, tapi kemahiran insaniah ataupun soft skill itu sendiri akan digarap melalui tempoh pengajian kita di universiti. Tadi apabila doktor ada sebut berkenaan dengan daya tahan atau endurance yang kuat. Jadi persoalannya, doktor, dalam tempoh PKP itu kita dapat lihat pengajian pun diadakan secara maya, dan juga untuk kita bersemuka dengan kawan kita pun mungkin satu perkara yang mustahil untuk kita adakan dalam tempoh PKP. Pertama, bagaimana kualiti kepimpinan itu dipupuk dalam tempoh PKP dalam institusi pengajian tinggi, dan juga bagaimana daya tahan yang kuat itu boleh ditekankan, boleh dikuatkan dalam tempoh pasca pandemik, doktor? Jika sebelum ini segala kegiatan aktiviti pelajar mahasiswa di universiti tertumpu kepada pertemuan secara fizikal, ini telah menyebabkan perubahan ketara bagi setting landscape pendidikan negara, khususnya di IPTA, IPTS. Maksud yang lebih jelas adalah secara bersemuka telah ditukarkan secara maya, dan apa yang menariknya tentang aktiviti ini dijalankan secara maya, kita mempunyai
mempunyai peluang untuk merentas globe ataupun global yang lebih mengujakan, kerana saya sendiri di universiti mengambil peluang ini untuk bekerjasama dengan universiti-universiti terkemuka di negara luar seperti Ohio University untuk program-program secara cross disiplin. Okey, dan ini bukan saja di seantero Asia, malahan juga di seluruh dunia. Kita boleh membuat pertukaran pelajar secara maya. Apapun dijalankan secara maya, memang kepuasannya tidak sama, tetapi percayalah, tidak selamanya akan berlaku. Tetapi apa yang penting, konsistensi untuk menjalinkan kerjasama network antara universiti lokal dan universiti antarabangsa. Dan itu lebih penting kerana konsistensi, kalau tidak ada aktiviti, maka matilah reputasi Malaysia menghasilkan graduan-graduan cemerlang, apatah lagi di musim pasca pandemik COVID-19. Baik. Seperti dengan Hari Malaysia, Doktor, kalau kita ungkap kembali, bila kita bercakap dengan semangat patriotisme dalam diri yang membara, sebenarnya itu satu nilai murni yang perlu kita adakan di setiap mahasiswa, kerana ia membuahkan hasil yang sangat baik kepada seorang mahasiswa jika semangat patriotismenya tinggi dalam diri sendiri. Jadi persoalannya, bagaimana golongan mahasiswa menjadi unggul dengan semangat patriotisme yang sebagai warga negara Malaysia yang bangga dengan jati dirinya, Doktor? Sempena Hari Malaysia ini, saya ingin menegaskan apa yang penting sebagai seorang rakyat Malaysia untuk tidak mudah lupa siapa kita, our roots as Malaysians. Jika kita malu untuk berbahasa Melayu, apatah lagi mengaku sebagai seorang rakyat Malaysia, masa depan negara amat kabur. Amat orang Mak Saleh kata fragile lah. Tetapi bagaimana ingin memupuk kembali jati diri rakyat Malaysia, khususnya di kalangan mahasiswa selepas era pandemik COVID-19 ini, adalah memupuk ke generasi yang celik sejarah. Celik sejarah di mana tahu perkembangan Malaysia, bermula sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan, dan apakah cabaran-cabaran utama yang Malaysia hadapi ketika ini, dan kita sepatutnya memberi solusi kepada masalah-masalah, tidak sama ada di bidang politik ataupun bukan politik dan sebagainya. Jati diri ini penting untuk mengukur siapa kita. Tidak malu untuk mengaku kita rakyat Malaysia, Bumi Putra, sama ada Melayu, Cina, India dan sebagainya. Tetapi yang penting tidak longgar pegangan sebagai rakyat Malaysia. Pegangan agama juga penting seiring dengan siapa kita sebagai rakyat Malaysia. Dan ini memerlukan kita untuk bersifat lebih intelektual dari segi empati dan intelektual dari segi rendah diri. Tidak mudah lupa siapa asal kita dan mana kita berpijak. Baik. Terima kasih, Doktor. Satu jawapan yang sangat menusuk kalbu sebenarnya. Tapi kalau kita balik kepada persoalan memupuk minda kelas pertama ini, sebenarnya banyak aspek kita perlu rujuk kembali, perlu tengok kembali untuk kita melahirkan satu individu, satu insan yang bertaraf antarabangsa dan mempunyai minda kelas pertama. Dan saya rasa jika ia mudah, ia tidak jadi topik pada hari ini. Namun jika ia sukar, bagaimana untuk kita meraihnya? Mungkin yang pertama tadi Doktor ada kata berkenaan dengan daya tahan yang tinggi sebagainya. Mungkin sebagai kita rakyat biasa, rakyat yang mungkin sering berdepan dengan institusi pengajian tinggi, itu perkara yang mudah. Tapi bagaimana orang yang mungkin ada mahasiswa yang masuk ke alam universiti, pada mulanya memang dalam tempoh PKP, dah di hujung pengajiannya baru sempat untuk bersemuka. Bagaimana untuk adaptasi daripada peralihan itu sendiri, Doktor? Saya menyaksikan fenomena di mana pelajar yang bermula di semester 1 sehingga ke semester 5 secara online, PKP, dan hanya masuk ke kampus pada semester lepas. Dan dari segi interaksi, mereka sangat-sangat kaku, tidak lively. Dan kelas agak membosankan kerana kurangnya partisipasi daripada dua hala, pensyarah dan pelajar. Apa yang saya buat adalah, dan saya percaya bukan saya saja, tetapi amalan ini menjadi praktis. Kita galakkan pertemuan secara bersemuka
sama seperti apa yang berlaku sebelum COVID-19 bermula. Okey, menggalakkan mereka untuk bertemu dalam SOP yang ketat, of course, tetapi masih menjaga prinsipal kepada pertemuan, iaitu untuk menggalakkan mereka mahir dalam skill komunikasi. Sejak apa yang saya dapati sebelum COVID-19 bermula juga, skill kalangan mahasiswa agak rendah kerana mereka kurang cakna bagaimana untuk menggunakan laras-laras bahasa yang sesuai, sama ada rasmi ataupun tidak rasmi. Itu menjadikan satu permasalahan yang utama sebenarnya, tapi kurang untuk diketengahkan. Tapi jika tidak diketengahkan, akan hancur sebagai jati diri sebagai seorang mahasiswa. Ya. Jadi baik, apakah ciri-ciri mahasiswa yang berdaya inisiatif dalam mendepani era pekerjaan pasca pandemik pula, Doktor? Seharusnya setiap mahasiswa yang mempunyai minda kelas pertama tidak pernah mengalah. Betul. Tidak pernah merungut. Dan selalu mencari peluang, dan jika peluang itu sukar untuk dicari, maka ciptalah ia satu. Wow. Ya. Kerana apa yang saya tengok pada dewasa selepas COVID-19 pasca pandemik bermula sekitar tahun ini, ramai mahasiswa, bukan saja mahasiswa lah, semua rakyat Malaysia mencipta peluang di platform social media. Okey, sama ada di YouTube, Instagram, TikTok, ke arah penjanaan pendapatan atas konten yang mereka bangunkan. Dan ini sebenarnya sangat-sangat kreatif dan inovatif, kerana apa saja yang mengikut teori Everett M. Rogers dalam Innovation and Diffusions, apa yang boleh kita jana ke arah pendapatan, sumber pendapatan, itu dianggap sebagai inovasi, dan diffusions disebarkan secara meluas. Baik. Jadi kita pun mungkin sudah berada di penghujung slot. Satu soalan sebelum kita berehat, Doktor. Apa sebenarnya tips dan juga apa sebenarnya ramuan, resepi yang sebenar untuk kita berikan kepada mereka mungkin yang sedang menonton hari ini, lebih lagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru saja menjalani pengajian di peringkat institusi pengajian tinggi, untuk mereka ni ada minda kelas pertama tu. Ke arah mencapai generasi mahasiswa berfikiran kelas pertama, mereka perlu matang, dan fleksibel. Baik. Maksudnya, jika anda sedang mengikuti kursus perubatan secara contohnya, anda juga terbuka untuk mengambil kursus-kursus elektif yang mempunyai tambah baik kepada skill-skill yang mungkin anda tidak ada lagi. Saya juga galakkan pelajar-pelajar saya di Universiti UiTM untuk mendalami bahasa-bahasa ketiga dan keempat, kerana ianya menjadi tambah nilai kepada anda untuk diambil bekerja. Kita kena ada satu poin yang lebih menyelah kepada daripada orang lain untuk untuk visibility purposes. Baik. Okey, baik. Mungkin soalan bonus kepada Doktor. Sempena Hari Malaysia hari ini, ada bonus. Sempena dengan Hari Malaysia hari ini, Doktor, mungkin ada sedikit ucapan dan juga ada sedikit nasihat kepada mereka untuk Hari Malaysia ini, pemula kepada mereka untuk berubah, adakan minda kelas pertama. Jangan lupa untuk mengaku siapa diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Satu yang saya berpegang, di mana sejauh mana yang kita pergi, jika kita malu untuk bertutur bahasa Melayu, satu benda yang tidak kena dengan diri kita. Baik. Itu yang menjadi, ke mana saja saya pergi, tidak malu untuk mengaku agama kita apa, bangsa kita apa, asal usul kita apa. Dan sebelum saya berundur, terima kasih kepada talent saya IPT kerana menjemput, dan selamat Hari Malaysia. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Dr. Haji Muhammad Syahnawi, Haji Muhammad Firuz, pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Minda Universiti Teknologi Mara UiTM, kerana sudi bersama kita pada hari ini, luangkan masa untuk bercakap satu topik, iaitu memupuk minda kelas pertama, kesedaran melalui gaya hidup mahasiswa era pasca pandemik COVID-19. Dan terima kasih juga kita ingin ucapkan kepada penonton SIPT kerana sudi bersama kita sampai ke hari ini. Tapi kita ada satu lagi topik kita akan bawakan kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita akan bersama dengan tiga tetamu, tiga pelajar kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan topik mahasiswa dan patriotisme. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.